Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang ke-8, wa ghasyiyatuhur rahmah, dipercikkan rahmat Allah yang maha luas itu kepada kita semua. Anugerah yang ke-9, wa hafazuhul malaikah, malaikat-malaikat Allah bersama dengan kita. Dan yang ke-10, wa dzakarallahu fi man indah, Allah Taala sebut nama kita satu persatu. Haji sekian, hajat sekian di dalam perkumpulan yang lebih mulia, lebih indah daripada perkumpulan kita pada saat ini, yaitu perkumpulan para malaikat. Maka perbanyakkanlah doa di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Yang mana belum ditemukan jodohnya, Allah Ta'ala temukan jodohnya dengan segera. Yang belum dikurniakan anak, Allah Ta'ala kurniakan anak yang soleh dan solehah. Yang mana sakit, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit ini. Yang mana ada hajat yang segera, maka Allah Ta'ala kabulkan segala hajatnya. Allahumma amin. Contoh yang saya tunjukkan dan anugerah yang terbesar yang kita perolehi pada bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah pada setiap kali datangnya bulan Rabiul Awal, kita sentiasa memperayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata bid'ah, dan kita jawab itu adalah tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan ini merespon atau tak, macam mana nak respon kepada golongan tersebut, tuan-tuan boleh baca satu kitab namanya Haulul Ihtifal karangan Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dia mendatangkan banyak kali sekitar 21 dalil untuk merespon kepada golongan yang mengatakan bahawa kita menyambut Maulid itu bid'ah. Dan di dalam bulan ini juga marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang saya berikan, kita sambung lagi bacaan kitab Riyadhus Shalihin kita karangan Imam An-Nawawi atau namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada bab iaitu bab taubat, bab pada menyatakan taubat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumi syekhina fi darain amin. Pada pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, sallallahu rahmatihi, dan semoga Allah memberi manfaat di dunia kepada kita semua. Allahumma amin. Qala ulama, berkata ulama, Imam Nawawi berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu adalah wajib daripada semua dosa. Taubat bukannya perkara sunat, bukannya perkara harus, tapi hukumnya taubat adalah wajib. Dengan kata lain, barang siapa yang bertaubat maka berdosa lagi. Sebab taubat itu wajib. Wajib bertaubat daripada semua dosa kita, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada dosa itu zahir ataupun dosa itu batin. Yang zahir orang nampak, yang batin kita sendiri yang tahu. Kesemua sekali dosa-dosa itu mestilah dilaksanakan taubat. فإن كان من معصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. Dan kata pensyarah ataupun orang yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini iaitu Syekh Muhammad Ilal dalam kitabnya Dalilul Falihin, katanya apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Taubat itu daripada perkataan dasar taba, iaitu raja'ah, kita pulang ataupun kembali daripada apa? Kata Syekh Muhammad Ilal itu, antara kita kembali kepada rajah minal awsaf al-mazmumah ila al-mahmudah. Kita kembali daripada sifat-sifat kita yang mazmumah itu kepada sifat-sifat yang mahmudah. Kembali daripada sifat dengki kepada sifat tidak dengki. Daripada sifat kita dendam kepada tidak dendam. Daripada sifat kita suka mengumpat kepada tidak mengumpat. Itulah yang dimaksudkan dengan
taubat. Dan antara lain katanya Syekh Muhammad bin Raja' amma nahallahu ila amri. Kita kembali daripada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita taubat daripada melakukan maksiat kepada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan taubat. Yaitu pulang ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia penting juga satu pandangan daripada Syekh Izzuddin Abdul Salam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, yang mana Syekh Muhammad Izzuddin Abdul Salam mengatakan antara perkataan yang terbaik, statement yang terbaik dalam mengatakan apakah itu taubat adalah ar-ruju'u minal bu'di 'anillahi ila qurbillah ila qurbi ilaihi subhanahu. Kita kembali daripada satu keadaan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini tak dapat pergi ke masjid, jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ubah, kita bertaubat, kita berazam, kita dekat dengan masjid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita bergaul dengan orang-orang yang tidak memberi faedah kepada kita, dan sekarang ini kita bertaubat, kita bergaul dengan orang-orang yang memberi faedah kepada kita. Maka kata Imam Nawawi, fa in kana al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqil adamiyyin fala salasatu syuhur. Dan sekiranya maksiat itu berkait ataupun hanya terikat dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak terikat ataupun tidak kena-mengena dengan hak orang lain, maka dia ada 3 syarat. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Mestilah dia mencabut ataupun meninggalkan maksiat al-khalid dengan serta-merta. Tidak boleh dia kata sambil melakukan maksiat itu tak apa, lepas ni nak bertaubat, tak boleh. Nak melakukan taubat ketika itu, lalu juga mesti dia dicabut ataupun tinggalkan maksiat yang dia lakukan. Tak boleh kita menjadi satu golongan yang kita kata tak apa, lepas ni boleh bertaubat, tak apa, tunggu setiap hari adalah hidayah sampai, ketika itulah nak bertaubat, ketika itulah baru nak bertunduk dan sebagainya. Boleh tak kita berpegang dengan akidah macam itu? Tak boleh. Lalu juga kalau kita buat maksiat, mesti kita lakukan taubat, tak boleh kita tunggu. Wazani an yandama ala fi'liha. Yang kedua, mestilah kita ada satu perasaan menyesal dengan melakukan maksiat itu. Antara Syekh Muhammad Idam menyebutkan juga dalam syarah kepada kitab ini, kenapa kita menyesal? Sebab kita teringat akan azab yang akan kita terima apabila melakukan maksiat tersebut. Takutnya kita kepada azab, maka kita menyesal. Sebab apa? Kalau kita tak bertaubat, pasti dan pasti kita akan kena azab yang pedih. Apatah lagi kita kata bandingan azab api neraka ataupun azab akhirat dan azab dunia, jauh lebih pedih azab akhirat. Sebab itu kita menyesal. Dan syarat yang ketiga, ayyahzima an la ya'uda ilaiha abada. Mestilah kita berazam dengan sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada melakukan maksiat itu selama-lamanya. Tak boleh dia kata tak apa, kita taubat 10 minit lepas ni buat lagi. Masa itu kita mesti bertaubat selama-lamanya, aku akan tinggalkan maksiat ini. Ada pun kita kata walaupun dah bertaubat secara bersungguh-sungguh, namanya taubat nasuha, tetapi lepas itu melakukan maksiat lagi, itu ada cerita lain. Nanti kita cerita kalau sempat. Tetapi sekiranya kita nak bertaubat, mesti kita berazam lepas ini tak akan ulangi lagi maksiat yang telah kita lakukan itu. Fa in fuqida ahadus salasati
lam tasihha taubat. Kata Imam Nawawi, sekiranya luput ataupun tertinggal salah satu daripada syarat yang kita sebutkan tadi, ada 3 itu tadi, tidak sah taubat. Kalau kita hanya tinggalkan maksiat tapi nak buat lagi, tak sah taubat, tidak dinamakan taubat. Adapun kita tak menyesal apa yang telah kita lakukan, tak sah taubat kita. Kita lakukan maksiat, lepas buat lagi. Kita tinggalkan maksiat, buat lagi, tak ada rasa menyesal, tak sah taubat. Kata Imam Nawawi lagi, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Dan benda ini pun ataupun selalu kita dengar, sekiranya maksiat itu, dosa itu berkait dengan orang lain ataupun kena mengena dengan hak orang lain, maka syaratnya ada satu tambahan lain, iaitu 4. 3 yang ke atas tadi, dan yang keempat adalah wa yadha'a min haqqi sahibiha. Mestilah kita memberikan hak tersebut kepada orang yang berhak. Kalau kita ambil duit orang, maka kita mesti pulangkan balik duit tersebut. Kalau jumpa di masjid, berilah duit itu kepada AJK masjid, jangan ambil sendiri. Walaupun ada hukum lughah, harta yang kecicilan, nak senang bagi pihak masjid diuruskan. Mestilah kita beri hak yang telah kita ambil itu kepada orang yang berhak, kepada pemilik asalnya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi. Kata Imam Nawawi, sekiranya benda itu adalah duit, mesti kita pulangkan. Wa in kanat haddu qasdin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba 'afwa. Dan sekiranya kalau kita melakukan perbuatan yang bersifat qazaf, iaitu kita tuduh dia berzina, kita tuduh dia sekian-sekian. Sebab itu kita dalam Islam mestilah seorang yang beriman itu menjaga hududnya, jangan suka tuduh-tuduh. Kalau tuduh-tuduh ini kena hak qazaf, kalau benda itu tak betul, kita pula yang kena hukuman. Dengan lepas, maka mestilah kita meminta maaf kepadanya. Wa in kana ghibatan istahalla minha. Dan sekiranya kita melakukan ghibah, adapun mengumpat kepadanya, mestilah kita juga meminta halal kepadanya. Apa beza ghibah dengan fitnah? Ghibah adalah perkara itu benar tetapi kita bercakap belakangnya. Kita kata dia sekian-sekian, makan banyak, makan tak basuh tangan sekian-sekian, dan perkara itu kalau dia dengar, dia tidak suka. Itulah ghibah. Sama-samalah kita bertaubat dengan maksiat tersebut. Dan bezanya dengan fitnah pula, benda itu tak betul, tapi kita bercakap seolah-olah benda itu betul. Itulah fitnah. Dua-dua itu mesti kita cegah daripada melakukan. Dan ada satu lagi hukum, sekiranya ketika mana kita nak minta halal, kita telah mengumpat kawan kita, kalau kita sebut semua, lalu juga putus kawan. Contohlah, kita ada minta maaf lagi, saya umpat haji jalan tempah lah. Contoh, lalu juga dia kata hari tidak kita putus kawan. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga, boleh untuk kita berhelah. Kita kata tak ada apa ni, kosong-kosong ni, kosong-kosong tak ada apa, tak ada lah umpat-umpat ni, cakap-cakap lah ni, handsome ni, cakap contoh. Dia berkata okey lah, kosong-kosong, saya pun ada lah juga cakap-cakap. Maka kita kan sebab kita risau. Begitu juga kalau kita sebutkan dalam isu rumah tangga, kita nak cakap semua sekali depan isteri kita, dia nak takut tiba-tiba hari itu juga berani kan. Ada cakap macam ni depan mak awak itu, lalu tu juga dia kata, atau saya balik rumah mak saya lah. Macam tu kita bawa nak sambut anniversary ni, lalu tu juga ada. Maka kata Imam Nawawi juga, lebih-lebih lagi dalam bab rumah tangga ini, boleh kita melakukan helah, tetapi mestilah kita meminta maaf antara satu sama lain. Wa yajibu an yatuba min jami'il dzunub. Mesti ataupun wajib kita bertaubat daripada semua dosa-dosa kita yang kita sebutkan tadi, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada benda itu zahir ataupun benda itu batin.
فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك. Kalau kita ada dosa yang banyak dan kita hanya sempat melakukan taubat sebahagian sahaja daripada dosa-dosa atau maksiat itu, adakah sah taubat kita? Kata Imam Nawawi, sah taubat orang itu. Sebab apa? Ada orang yang lain kata tak sah taubat. Mesti kita taubat ni semua sekali. Kalau sebahagian saja tak sah taubat. Maka respon kepada golongan tersebut Imam Nawawi kata inilah ahli haqqi, daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, sah taubat kita. Ada taubat ataupun ada maksiat, kita ada 10 maksiat, 5 sahaja sempat kita taubat, 5 itu sah taubat kita. Tetapi adakah 5 lagi itu kita boleh biarkan begitu saja? Kita taubatlah kalau sebenarnya 5 yang lain. Cuma nak kata sekiranya ada orang taubat hanya 1 dosa itu, 5 lagi dosa lain itu dalam pula kita kata semua sekali kau buat itu tak sah, api neraka lah. Kita suka api neraka lah kan. Maka jadilah tuan. Kata Imam Nawawi, sah taubat. Sah taubat orang tersebut. Bahawa dia alih bagi, maka yang bagi itu mestilah dia lakukan taubat. Waqad tazaharat dalail kitabi wa sunnati wa ijma'ul ummah ala wujud taubat. Dalil wujud ataupun wajibnya taubat ini banyak sekali, sama ada daripada Al-Quran, hadis dan ijma' ummah. Antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sebelum kita pergi dalil, kata Syekh Muhammad Hilal, ada 4 tadi yang kita syarat yang berkait dengan hak orang lain. Syekh Muhammad Hilal dia datangkan satu lagi syarat yang kelima, iaitu yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitu dosa itu mesti diungkapkan, mesti disebutkan. Maka kita nak sebut seperti mana kita sebutkan tadi, risal atau berlaku implikasi yang lebih teruk, maka kita berhilang seperti mana yang kita sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua sekali wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, moga-moga kita menjadi orang yang berjaya. Wa qala ta'ala, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, beristighfarlah kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita semua. Bertaubatlah, apa itu taubat? Kembalilah kepada Allah daripada melakukan maksiat kepada melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, iaitu taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang ikhlas betul-betul daripada hati kita. Dan hati kita ini tak ada siapa yang tahu kecuali kita sahaja. Dan kita mesti lakukan taubat itu dengan betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita taubat sebab orang lain, bukan kita taubat sebab isteri kita, bukan kita taubat sebab mak kita, bukan kita taubat sebab kawan-kawan kita, malu dengan kawan-kawan kita tengok dalam maksiat, tetapi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab Allah Ta'ala sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah,
dan bertaubat kepadanya yaitu Allah pada setiap hari lebih daripada 70 kali taubat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh yang saya berikan dalam uslub gaya bahasa Arab, kalau kita bercakap dengan kawan kita pun lebih kurang sama. Kita kata tempat itu, contohlah kita sembang dengan kawan kita, tempat makan itu best, tempat sekian-sekian, contohlah kan. Maka kawan kita kata betul ke tempat itu best, maka kita akan menggunakan lafaz taukid, penegasan sebagai pun ini ataupun inna. Betul sungguh inna tempat itu sedap, betul sungguh-sungguh tempat itu sedap. Tetapi dia berkata tak ada lagi bulan, ada orang lain ingkar, ada orang kata tempat itu tak sedap, maka kita akan guna satu lagi penegasan uslub taukid, iaitu kita akan guna huruf lam, la. Inna betul tempat itu sedap, apa lagi la. Kemudian orang tu kata tipu lah, aku dah pergi makan dah, dah rasa tempat tu tak sedap. Maka last kali apa yang kita gunakan, kita akan bersumpah wallahi. Dan sumpah dalam Islam mesti kita lakukan dengan 3 jenis ataupun 3 lafaz, sama ada wallahi, wabillahi, wa tallahi. Tak boleh kita bersumpah dengan demi sekian-sekian, demi matahari. Walaupun kita kata, kenapa dia cakap demi matahari? Bukan dalam Al-Quran ada ke? Wasyam, demi matahari, wasyam subhanahu. Itu hanya ayat untuk Allah sahaja. Adapun makhluk tak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Nak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam uslub ini Nabi menegaskan betul-betul bahawa Nabi menggunakan 3 unsur taukid, penegasan dalam bahasa Arab. Nak kata Nabi betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka jangan pula kita terpengaruh dengan golongan yang anti-Islam atau menyerang pendekatan Islam, iaitu dia kata tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan dosa. Apa kita nak jawab? Sebab dia kata ni hadis ni dalam hadis Imam Bukhari yang paling nombor 1. Dan Nabi pula menggunakan 3 lafaz penegasan bahawa betul Nabi bertaubat. Dia berkata Nabi engkau pun melakukan dosa. Dia nak compare dengan Nabi Isa dan sebagainya. Macam mana kita nak jawab? Bila dia orang itu jenuh juga kita. Betul juga. Kan? Tengok hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, macam mana kita nak rasa? Apatah lagi kita dalam bulan Ramadan ini banyak orang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, istighfar Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi bertaubat itu adalah untuk 2 perkara. Yang pertama adalah ta'limul ummah, untuk mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar dan juga berbuat taubat. Kalau Nabi tak sebut macam ni pun, ataupun kalau Nabi tak sebut hadis ini, kita mesti mungkin kita tak pernah bertaubat. Sebab apa yang Nabi sebutkan, Nabi bertaubat 70 kali pun kita bertaubat berapa kali? Sahaja dalam sehari. Itu kalau Nabi tak sebut. Kalau Nabi tak sebut, entah kita pun tak bertaubat langsung dalam sehari. Maka untuk apa? Kata ulama, untuk mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah raf'id darajat, untuk mengangkat darjat kita. Boleh tak ataupun adakah ada perbezaan antara satu orang yang beriman dengan orang beriman yang lain? Boleh berlaku perbezaan. Seperti mana yang Imam baca tadi, narfa'u darajatin man nasha. Allah Taala mengangkat darjat mengikut apa yang Allah kehendaki. Boleh jadi ada berlaku perbezaan antara kita.
Macam yang kita sebutkan tadi juga, beza orang yang solat berjemaah dengan orang tak solat berjemaah 27 kali ganda. Maka ada beza juga orang yang beristighfar dengan orang yang tidak beristighfar adalah untuk mengangkat darajat kita. Dan dalam hadis yang lain, wa an Adhar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Daripada Adhar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tak apa, tidak terhad kepada orang Islam sahaja. Sebab orang yang bukan Islam pun mesti dia kembali kepada ajaran yang betul, iaitu ajaran yang fitrah, iaitu Islam. Tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan meminta ampunlah dosa tersebut. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada setiap hari 100 kali. Maka ada dua hadis. Yang hadis yang pertama daripada Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari 70 kali. Yang kedua Nabi istighfar 100 kali. Maka tak apalah nak kata Nabi beristighfar banyak dalam sehari, sekurang-kurangnya 70 sehinggalah 100 kali. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mestilah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pula yang buat. Tak apalah Nabi jaminan itu. Dan antara lain kata ulama, antara cara lain untuk kita beristighfar ataupun untuk kita hapuskan dosa kita adalah dengan cara kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara selawat itu pun Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falai, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hamzah, sebelum ini kita dah sebut bahawa Abi itu adalah gelaran. Namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah siapa? Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sampai di Madinah itu, siapakah nama mak kepada Anas? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan anaknya, iaitu Anas bin Malik. Dia kata, ambillah Rasulullah anakku ini sebagai bulan, sebagai orang yang akan memberi khidmat kepada kamu. Berapa umur Anas bin Malik ketika maknya menyerahkannya kepada Nabi? Umurnya hanya 10 tahun saja. Budak kecil lagi, dah jam 4. Tapi daripada itulah dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Anas bin Malik dalam hadis lain ataupun dalam asarnya, tidak pernah dia ketika mana dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi melakukan ataupun mengungkapkan perkataan Nabi tak pernah marah, dan Nabi tak pernah ejek, dan Nabi tak pernah ataupun kita sebut Allah kau buat macam ni, tak boleh, tak sebut perkataan itu pun dekat Anas bin Malik. Bahkan kata Anas, Nabi berkhidmat kepada aku lebih daripada aku berkhidmat kepada itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita cerita sebab kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, untuk kita cerita dengan berkaitan dengan syama'il Nabi, berkaitan dengan kelebihan Nabi, untuk kita meningkat
menyampaikan rasa kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suka, maksudnya Allah Taala redha kepada orang yang bertaubat lebih daripada kita ini. Kalau kita jumpa benda yang kita hilang barang dan kita jumpa balik barang yang kita hilang ini, apakah perasaan kita? Mesti sangat suka. Maka kata Nabi, suka Allah kepada hamba yang bertaubat itu lebih lagi daripada suka kita apabila kita jumpa satu-satu barang. Lebih-lebih lagi kalau barang itu sangat berharga, kan? Cincin kahwin lah. Malam tu juga orang rumah tanya, bang, cincin kahwin itu ada simpan tak? Berpeluh kita lagi. Tak mana lah simpan itu. Baca lah macam-macam doa lah, kan? Last kali jumpa, tak ada apa bang, saya kan sebenarnya saya yang simpan. Alhamdulillah, syukur, rasa tenang di malam tu, kan? Begitulah juga kita rasa sangat suka, sangat tenang. Kita jumpa barang yang kita hilang itu, maka kata Nabi, begitu jugalah Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba-hambanya yang sentiasa bersifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sekali lagi tuan-tuan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita bersifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa kita, dan dengan sebab hapusnya dosa itu ada satu rahsia. Kata Profesor Syekh Ali Jumaah, kita dosa kita ini sangat banyak dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hapuskan dosa-dosa itu. Dan andai kata semua dosa-dosa yang banyak itu Allah Ta'ala hapuskan semua sekali, apakah rahsia selepas itu? Apa konsekuensi? Takkan kita tunggu saja. Takkan okey dah habis dosa. Mesti ada satu lagi samarah ataupun buah ganjaran yang kita dapat selepas mana kita diampunkan dosa semua sekali. Begitu juga kalau kita solat sunat tasbih. Penampak kan kat nas ini sebagai contoh. Sunat tasbih itu kita cari tenaga yang betul tu. Nak buat 300 kali tasbih itu pernah juga ni, kan? 4 rakaat 2 salam. Setiap rakaat mesti kita habiskan 75 kali tasbih. Ketika berdiri 15 dan setiap rukun itu 10. Campur sekali 75 dalam 4, 300 kali kita melakukan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pun kalau kita start pukul 4, mungkin pukul 5 dah bawa habis. Ada satu tempat dia nak bagi seronok kita solat sunat tasbih itu, masa kita bertasbih dengan imam tu tasbih ramai-ramai, tapi niatnya adalah berzikir, bukan niat nak baca masa kita solat itu. Sebab ada masjid dia solat sunat tasbih slow, imam baca slow. Lepas baca surah kan, dah imam contohlah fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka kita kena tasbih 15 kali sebelum kita rukuk. Slow saja. Subhanallah. Tengok-tengok bangun sujud dulu. Sebab apa slow kan? Kamu boleh lah masa sujud tu tunggu lama. Maka ada satu masjid dia buat kita tasbih ramai-ramai secara kuat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Betul? Sampailah 13 rukuk dan sebagainya. Tapi mesti kita kena jaga syarat dan rukun solat kita. Ada antara perkara yang membatalkan solat. Kalau kita sebut itu hanya untuk main-main saja. Kita sebut sekadar sebut saja. Nak sebut itu mesti kita niat adalah untuk berzikir. Kalau tak batal solat. Bukan kita niat orang sebelah kuat tak lawan ni. Untuk bagi lawan itu salah. Maka ada juga fadilat solat sunat tasbih adalah untuk menghapuskan dosa. Maka Profesor Syekh Ali Jumaah kata, kalau semua amalan yang kita baca-baca itu fadilatnya adalah dihapuskan dosa-dosa kita, apa rasa seseorang sebaik?
Kata Syekh Al-Jumu'ah, ada satu rahsia, satu benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu doa kita mustajab. Doa kita akan diampunkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita berdoa, sebagai contoh kita berdoa selepas solat berjamaah beramai-ramai. Antara fadilat kita berzikir selepas solat berjamaah 33 kali. 33 kali cukuplah 100 itu. Dalam hadis riwayat Muslim, dosa kita akan dihapuskan walau kana misla zamanil bahr. Semua dosa kita dosa kecil. Ada dosa besar mesti lakukan dengan taubat nasuha. Semua dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih-buih di lautan. Banyak tak lagi buih-buih di lautan ini? Banyak. Dan dosa itu kita pun sama banyaklah dengan buih-buih. Maka dengan sebab kita berzikir saja dengan imam baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dan ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Atau la haula illa billah wa la syarika lahu bisyai'in qadir itu cukuplah 100, maka diampunkanlah semua dosa kita. Dan selepas kita membaca zikir tersebut, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Apa ramai itu? Kita berdoa. Imam berdoa, kita aminkan. Maka kita sebutkan doa kita ketika itulah mustajab. Maka kata Profesor Syekh Al-Jumu'ah, ketahuilah sekiranya kita membaca apa-apa amalan yang fadilatnya adalah hapusnya dosa kita. Kita baca amalan tersebut, fadilatnya dihapuskan dosa kita, maka ketika itu ketahuilah doa kita mustajab. Maka perbanyakkanlah doa ketika kita melakukan amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Mudah-mudahan kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.